Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim, di mana pada siri 314 ini kita telah tiba pada riwayat 6144, hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Baca sanad dia. Daripada hadis ini nak menerangkan bahawa dahsyatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pernah melempang akan malaikat maut. Ketika mana malaikat maut nak mengambil nyawa Nabi Musa, maka Nabi Musa telah melempang dan memukul malaikat maut. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, ursila malakul mauti, maka telah diutuskan malaikat maut ila Musa kepada Nabi Musa. Falamma ja'ahu, apabila malaikat maut sampai kepada Nabi Musa, sakkahu, maka ailatamahu, maka Nabi Musa telah menampak akan malaikat maut. Fafaqa'a ainah, maka telah terkeluar biji matanya. Faraja'a ila rabbih, maka malaikat maut kembali kepada Allah, lalu berkata, arsaltani ila abdin la yuridul maut, ya Allah, engkau telah mengutuskan aku kepada seorang hamba-Mu yang tidak inginkan kematian. Qala, berkata perawi, faraddallahu ilaihi ainah, maka Allah mengembalikan kepada malaikat maut pandangan matanya. Wa qala, Allah berfirman, irji' ilaih, pulanglah kembali kepada Musa. Faqul lahu, katakanlah kepada Nabi Musa, yada'u yadahu ala matni thawrin, hendaklah dia meletakkan tangannya di belakang seekor lembu. Falahu, maka untuk Musa adalah bima ghattat yaduhu, dengan apa yang tertutup oleh tangannya. Bikulli sya'ratin, setiap sehelai bulu lembu tersebut, sanatun, dia akan mendapat usia selama setahun. Qala, maka bertanya malaikat, summamah, kemudian apa yang bakal berlaku? Qala summal maut, selepas daripada itu adalah kematian. Qala, maka berkata malaikat, fal'an, maka sekarang inilah. Fasa'alallahu an yudniyahu minal ardi, maka Nabi Musa telah meminta kepada Allah bila dah dekat waktu kematian dia, agar Allah mendekatkannya dengan bumi yang penuh dengan keberkatan. Itulah dengan Palestin. Ramyatan bihajar, dengan kadar begitu dekat, kadar balingan batu. Maksudnya dia nak meninggal dunia dekat dengan Baitul Maqdis. Faqala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falau kuntu thamma, sekiranya aku berada di sana, la ra'aitukum, nescaya aku akan tunjukkan kepada kamu, qabrahu, kubur Nabi Musa, ila janibit tariq, yang terletak di tepi jalan, tahtal kathibil ahmar, di bawah anak bukit berwarna merah. Maka ini menunjukkan kelebihan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya usia selepas daripada dia minta tambahan usia kepada Allah Subhanahu wa taala. 6145 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك.
Maka dalam riwayat ini ada penambahan. Malaikat maut berkata, terimalah panggilan Tuhanmu. Maksudnya untuk meninggal dunia. Qala falatama Musa aina malakil maut fafaqa'aha. Qala faraja'al malaku ila Allah ta'ala faqala innaka arsaltani ila abdillah la yuridul maut wa qad faqa'a aini. Qala faradda Allah ilaihi aina wa qala irji' ila abdi faqul al hayata turidu. Maka Allah suruh malaikat maut bertanya kepada Nabi Allah Musa, adakah kehidupan yang dimaukan? Fa in kunta turid al-hayah, sekiranya Nabi Musa ingin untuk hidup beberapa ketika lagi di dunia, maka Nabi Musa perlu meletakkan tangannya di belakang seekor lembu. Fama tawarat yaduka min sya'rah, maka banyak mana rambut yang ditutupi oleh tanganmu, fa innaka ta'ishu biha sanah, setiap bulu tersebut dikira sebagai setahun. Qala thumma ma, kemudian ditanya apa yang berlaku selepas itu. Qala thumma tamut, kematian akan datang. Qala fal'ana min qarib, maka apabila kematian telah semakin dekat, maka Nabi Musa berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, amitni minal ardil muqaddasati, matikanlah aku dekat dengan bumi yang diberkati, ramyatan bihajar, kada balingan batu. Qala Rasulullah SAW, sebab itu sabda Nabi SAW, demi Allah, law anni indah, sekiranya aku berada di situ, la ra'aitukum qabrah, akan kutunjukkan kepadamu kubur Nabi Musa, ila janibit tariq, yang terletak di tepi jalan, indal kathibil ahmar, di sisi anak bukit berwarna merah. Maka ini adalah hadis-hadis berkenaan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. 6146, maka ini adalah membawa sanad yang berbeza, namun riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Ishaq qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar bimithli hadzal hadis. 6147 baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan kelebihan Nabi Musa, yang mana Nabi bersabda bahawa ketika mana baginda Nabi dibangkitkan daripada kubur selepas tiupan sangkakala yang kedua, maka Nabi adalah orang yang pertama dibangkitkan. Namun sabda Nabi, apabila baginda keluar daripada kubur, Nabi Musa telah ada di sisi arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak tahu adakah Nabi Musa tidak dimatikan pada tiupan sangkakala yang pertama, tak dimatikan, ataupun ketika mana peristiwa di Gua Tur, maka itu dah dikira sebagai satu kematian yang tersendiri. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, bainama Yahudiyun, sedang seorang Yahudi yang aridu sil'atan lah, menawarkan barang perniagaan dia, u'tiya biha, maka orang Yahudi tersebut telah diberikan sesuatu yang dia tidak suka, awalam yardah, ataupun sesuatu yang dia tidak redha. Syakka Abdul Aziz, qala la, maka dia pun berkata tidak, demi zat yang telah memilih Musa alal bashar, ke atas seluruh makhluk. Maka telah mendengar kata-kata Yahudi tersebut seorang lelaki daripada Ansar, falatama wajah, maka dia telah melempang muka Yahudi tersebut. Lalu berkata sahabat Ansar ini, kamu mengatakan demi zat yang telah memilih Musa ke atas seluruh manusia, sedangkan Nabi SAW ada di kalangan kami. Qala, berkata perawi, fadhahabal yahudiyyu ila Rasulillah, maka orang Yahudi ini telah pergi menuju kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi. Lalu dia berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, wahai Rasulullah, innali zimmatan wa ahda, sesungguhnya aku mempunyai perjanjian keamanan bersama dengan Nabi. Wa qala fulanun latama wajhi, dan orang tersebut sekian-sekian dia telah melempang wajahku. Maka Nabi SAW pun bertanya, lima latamta wajha, kenapa kamu pukul lelaki Yahudi ini wahai sahabat? Maka sahabat tersebut berkata, wahai Rasulullah, kerana dia mengatakan, walladhi istafa Musa alal bashar, demi zat yang telah
yang telah mengutuskan, yang telah memilih Nabi Musa berbanding manusia yang lain. Wa anta baina adhhurina, sedangkan tuan wahai Rasulullah ada di kalangan kami. Maka Nabi SAW menjadi marah hatta urifal ghadabu fi wajhi, sehingga kelihatan marah Nabi pada wajah baginda. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, la tufaddilu baina anbiya illah, janganlah kamu melebih-lebihkan di antara mana-mana nabi Allah. Fa innahu yunfakhu fis sur, sesungguhnya tak kala ditiupkan pada tiupan sangkakala. Fa yas'aku man fis samawati wal ard, maka akan mati binasalah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi. Maksudnya akan ada dua tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama, semua makhluk yang masih bernyawa semuanya akan dimatikan. Illa man sya Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Makhluk yang Allah kehendaki. Antara makhluk yang walaupun telah ditiup sangkakala pertama masih lagi ada, antaranya malaikat maut, antaranya malaikat penanggung arash dan beberapa makhluk yang lain. Qala, berkata perawi, summa yunfakhu fihi ukhra, kemudian sabda Nabi SAW akan ditiup sangkakala yang kedua. Fa akuna awwalu man bu'ith, sabda Nabi, aku adalah orang yang mula-mula akan dibangkitkan. Au fi awwali man bu'ith, ataupun di kalangan orang yang mula-mula dibangkitkan. Walaupun Nabi SAW adalah orang yang mula-mula dibangkitkan, sabda Nabi, fa idza Musa, maka tiba-tiba Nabi Musa akhidhum bil arsy, sedang memegang arasy Allah. Walhal Nabi yang mula-mula dibangkitkan, tapi bila Nabi keluar daripada kubur, Nabi Musa dah berada pada arasy Allah. Maka di sini Nabi bersabda, fala adri, maka aku tidak tahu, ahusiba, adakah Nabi Musa dihitung bisaqatin yaumat tur, dengan kematian pada hari Tur. Apakah maksud kematian pada hari Tur? Di mana ketika mana mereka minta untuk melihat Allah, dan kemudian telah berlakulah sesuatu sehingga ada yang meninggal dunia daripada kalangan Bani Israel. Maka sabda Nabi, adakah itu dikira sebagai kematian pada peristiwa Tur? Au bu'itha qabli, ataupun Musa dibangunkan sebelum daripadaku, sabda Nabi. Wala aqulu, dan sabda Nabi, aku tidak akan berkata, inna ahadan afdalu min Yunus ibn Matta, bahawa sesungguhnya ada seseorang yang lebih bagus, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Maka ini adalah tawaduknya Nabi SAW, walaupun sebenarnya Nabi SAW adalah yang paling mulia, tetapi Nabi SAW tidak mahu untuk baginda dibanding-bandingkan dengan para Nabi yang lain. 6148, yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsanihi Muhammad bin Hatim qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Abdul Aziz bin Abi Salamah bi hadzal isnad sawa. 6149, baca sanadnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, istabba rajulan, telah bertelagah dua orang lelaki, seorang daripada kalangan Yahudi Madinah dan seorang lagi daripada kalangan umat Islam. Faqala al-muslim, maka yang Islam berkata, walladhi istafa Muhammadan alal alamin, demi zat yang telah memilih Nabi Muhammad ke atas sekalian alam. Maka Yahudi pula menjawab, walladhi istafa Musa, demi zat yang telah memilih Musa ke atas seluruh alam. Waqala, maka berkata perawi, farafa'al muslim, apabila orang Islam tersebut mendengar, maka dia telah mengangkat tangannya kepada orang Yahudi tersebut. Falatama wajhal Yahudi, maka dia telah melempang wajah Yahudi tersebut. Maka pergilah orang Yahudi ini kepada Nabi SAW, fa akhbarahu bima kana min amrih, maka dia khabarkan kepada Nabi dengan apa yang telah berlaku di antaranya dan juga wa amril muslim, dan orang Islam tersebut. Maka Nabi SAW pun bersabda, la tuhayyiruni ala Musa, janganlah kamu melebihkan daku ke atas Nabi Musa. Fa innan nasa yas'akun, kerana sesungguhnya manusia semua akan mati binasa. Fa akuna awwalu man yufiku, dan aku adalah orang yang mula-mula tersedar daripada kubur. Fa idza Musa, namun sabda Nabi, bila aku tersedar daripada kubur, maka Nabi Musa batishun, sedang memegang bijanibil arash,
pada penjuru arash. Sabda Nabi, fala adri, maka aku tidak tahu, adakah Nabi Musa fi man sa'iqa, termasuk daripada orang yang binasa, lalu orang yang mati ketika mana tiupan sangkakala, fa afaqa qabli, lalu baginda dibangkit sebelum daripada aku, amkana, ataupun Nabi Musa termasuk daripada istathnallah, orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan daripada kematian saat tiupan sangkakala yang pertama. Maka ini adalah menunjukkan kelebihan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. 4 hadis berikut, 6150 sampai 6152, 3 hadis berikut maka kita tidak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman ad-Darimi wa Abu Bakr bin Ishaq qala akhbarana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah bin Abdul Rahman wa Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala istabba rajulun minal muslimina wa rajulun minal yahudi bimithli hadis Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab 6151. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Amr bin Naqid qala hadatsana Abu Ahmad az-Zubairi qala hadatsana Sufyan an Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala jaa yahudiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad lutima wajhuhu wa saqa al-hadits bima'na hadits az-Zuhri ghaira annahu qala fala adri. Sabda Nabi, aku tidak tahu adakah Nabi Musa termasuk daripada orang-orang yang mati apabila tiupan sangkakala yang pertama, fa afaqa qabli, lalu baginda dibangkitkan sebelum daripadaku. Sabda Nabi, awiktafa, ataupun telah dikira cukup, bisaqatit tur, dengan kematian pada peristiwa di Bukit Tur, ketika mana mereka minta untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada pada awal juz yang ke-6, qalu arinallaha jahrah, maka Allah Subhanahu wa taala telah suruh mereka, kalaulah mereka dapat menahan diri ketika mana pecahnya bukit, maka mereka akan dapat melihat Allah, namun mereka tidak mampu. Maka adakah itu dikira sebagai satu kematian ataupun bagaimana? Sabda baginda Nabi SAW, baginda tidak pasti. 6151, yang ni pun dah baca. 6152. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Sufyan tahwil. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Sufyan an Amr ibn Yahya an abihi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu la tukhayyiru bainal anbiya, janganlah kamu melebih kurangkan di antara para nabi. Setiap nabi adalah mempunyai kelebihan yang tersendiri. Wa fi hadits Ibnu Numair Amr ibn Yahya qala hadatsani abi, 6153, baca sanad ya. Maka hadis ini nak menerangkan kelebihan Nabi Musa. Hadis ni kata Imam Nawawi kita dah baca pada penghujung Kitabul Iman. Maka hadis ini menerangkan Nabi Musa solat di dalam kuburnya. Maka daripada baginda Nabi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ataitu wa fi riwayati Haddad bin marartu ala Musa. Sabda Nabi, aku telah melewati Nabi Musa pada malam aku diperjalankan yang indal kathibil ahmar, pada anak bukit berwarna merah, wa huwa qaimun, dan Nabi Musa AS sedang berdiri menunaikan salat fi qabrihi, di dalam kubur baginda. Ini menunjukkan kelebihan Nabi Allah Musa. 6154 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ali bin Khashram qala akhbarana Isa ya'ni bin Yunus tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir kilahuma an Sulaiman at-Taimi an Anas radhiyallahu anhu tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Sufyan an Sulaiman at-Taimi qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah, sabda Nabi SAW, maratu ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih, aku telah melewati Nabi Musa dalam keadaan Nabi Musa, sabda Nabi, sedang menunaikan salat di dalam kubur beliau. Wa zada fi hadits Isa marartu lailata usriya bi, 6155 daripada riwayat Sahih Muslim, baca.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi ini, la yanbaghi, tidak selayaknya bagi mana-mana hamba-Ku. Wa qala Ibn al-Muthanna li 'abdi an yaqul, tidak selayaknya bagi mana-mana hamba-Ku firman Allah untuk berkata, ana khairum min Yunus bin Matta, aku adalah lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Kenapa? Kenapa ada orang sanggup berkata begini? Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pada baris yang pertama muka surat sebelum ini, wathani nombor 2, anna sallallahu qala hadza zajran an yatakhayyala ahadun minal jahilin. Janganlah ada mana-mana orang jahil menyangka bahawa apa yang berlaku kepada Nabi Yunus dalam Al-Quran yang diceritakan itu mengurangkan kedudukan Nabi Yunus. Itu mengurangkan. Maka sebenarnya lalu dia berkata, aku ni lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus tinggalkan kaum dia dan sebagainya. Maka jangan ada yang berkata begitu. Tidak mengurangkan sedikit pun daripada kemuliaan pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Qala Ibn Abi Syaibah Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah 6156, kita tidak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilay qala wa hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa lafdh ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Abul Aliyah yaqul hadatsani ibnu ammi nabiyyikum ya'ni ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yanbaghi li 'abdin an yaqula ana khairum min Yunus bin Matta wa nasabahu ila abi. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Yusuf kelebihannya adalah baginda adalah nabi, ayahnya pun Nabi Yaqub adalah nabi, atuknya Nabi Ishaq adalah nabi, dan moyang dia Nabi Ibrahim adalah nabi. Maka 4 generasi berturut-turut adalah nabi. 6157 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah ditanya kepada Rasulullah, wahai utusan Allah, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Maka secara umum sabda Nabi, atqahum, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Itulah maksud ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang bertakwa. Namun orang yang bertanya berkata, wahai Rasulullah, laisa an hadza nas'aluk, bukan apa kemuliaan secara umum ini yang kami tanyakan kepada kamu. Maka Nabi ingat kemuliaan daripada sudut individu. Maka sabda Nabi, maka yang mulia adalah Yusuf, kerana beliau adalah Nabi Allah, anak lelaki kepada Nabi Allah. Itulah Nabi Yaqub. Dan hadis ini sebenarnya ringkas. Sebenarnya dalam riwayat yang lain kita boleh baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada baris yang kedua. Maka pada baris yang kedua disebut dalam hadis riwayat Bukhari, pada baris yang ketiga, Nabiullah ibni Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Maka sebenarnya mereka 4 generasi adalah Nabi dan Rasul. Maka sabda Nabi SAW, maka Nabi Yusuf dan keturunan dia ini adalah sebaik-baik semulia-mulia manusia. Maka orang ini berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini juga yang kami tanyakan kepada kamu. Baru Nabi faham. Dia cuba bertanya tentang orang yang mana asal usulnya adalah daripada kalangan bangsa Arab. Maka sebab itu baginda bertanya, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, adakah kamu bertanya kepadaku tentang siapakah yang mulia daripada golongan asal usul Arab? Maka sabda Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, maka bangsa Arab yang baik ketika mana zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, maka mereka juga adalah mulia dalam Islam. Syaratnya idza faquhu, apabila mereka ada pemahaman agama. Maka daripada sini kita belajar, kata Imam Nawawi, daripada atas baris yang kedua, 4, 6, 8, 9, kata Imam Nawawi, wa ma'nahu anna ashabal muru'at wa makarimil akhlaq fil jahiliyah, mana-mana orang yang dah mendapat kedudukan yang mulia pada zaman jahiliyah dengan kedudukan dan akhlaknya, maka apabila dia masuk Islam, syarat yang pertama, dan yang kedua, dia benar-benar memahami agama, syarat yang kedua, fahum khiyarun nas, mereka tetap dikira sebagai semulia-mulia manusia. Maka semulia-mulia manusia adalah orang yang mana dia menjaga
akhlaknya ketika mana dia masuk Islam dan dia beriman kepada Allah. Maka itu juga adalah semulia-mulia manusia. Maka dua syarat dia nak menjadi yang mulia, maka jagalah iman dan juga jaga akhlak serta pemahaman agama. Hadis yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan Nabi Allah Zakaria. Maka disebutkan tentang kelebihan Nabi Allah Zakaria, yang baginda Nabi Allah Zakaria adalah najjar, seorang tukang kayu. Maka adakah tukang kayu satu kemuliaan? Sebenarnya nak menerangkan orang yang mencari rezeki dengan usahanya sendiri, maka itu adalah keadaan yang mulia. 6158 baca sanadnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kana Zakaria najjara, adalah Nabi Allah Zakaria adalah tukang kayu. Maka apakah maksud daripada hadis ini? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang pertama daripada awal tajuk, maka hadis ini nak menerangkan kepada kita harus untuk mempunyai pelbagai kepakaran, jawazus sana'i wa anna najjar, dan sesungguhnya tukang kayu tidaklah menjatuhkan sebarang maruah, wa annaha sun'atun fadilah, ianya sebenarnya adalah pekerjaan yang mulia. Maka di sini juga adanya kemuliaan bagi Nabi Zakaria. Kenapa? Fa innahu kana sani'an ya'kulu min kasabih, kerana Nabi Allah Zakaria makan ataupun dia menjalani kehidupan hasil daripada usahanya sendiri. Sebab itu apa kata Imam Nawawi, Nabi SAW bersabda, afdalu ma akala rajulu min kasabih, sebaik-baik yang seseorang itu boleh mendapatkan pendapatan adalah daripada hasil usahanya sendiri. Wa anna nabiyallahi Daud, sabda Nabi, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud juga, walaupun dia seorang raja, maka dia makan daripada hasil usahanya sendiri, iaitu daripada menjadi tukang besi. Walaupun dia raja, maka Nabi Allah Daud makan daripada hasil usahanya sendiri. 6159 menceritakan tentang kelebihan Nabi Allah Khidir. Maka hadis ni panjang mengenai kisah Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. 6159 baca sanad dia. Daripada Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau berkata, aku telah berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna Naufan al-Bikali yaz'umu, sesungguhnya Nauf al-Bikali. Siapakah Nauf al-Bikali? Ada pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Maka Nauf al-Bikali, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah wa kana aliman hakiman qadiyan imaman li ahli Dimashq. Beliau adalah seorang yang alim, seorang yang hakimah, bijaksana, seorang qadi dan imam untuk penduduk Damsyik. Maka berkata Sa'id bin Jubair, sesungguhnya Nauf al-Bikali mendakwa bahawa Nabi Musa yang mana merupakan nabi kepada Bani Israel, beliau adalah Musa yang berbeza yang ada dalam kisah Nabi Allah Khidir. Maka Nauf al-Bikali punya pandangan bahawa itu adalah dua Nabi Musa yang berbeza. Maka berkata Abdullah bin Abbas, kadzaba aduwwullah, telah berdusta musuh Allah tersebut. Sami'tu Ubay, maka di sini bermulanya kisah Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang terakhir daripada muka surat sebelum ini, kata Imam Nawawi, jumhurul ulama ala annahu hayyun mawjudun baina azhurina. Majoriti para ulama bersepakat bahawa Nabi Allah Khidir adalah masih hidup dan kekal ada di kalangan kita. Maka ini adalah kata-kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Kemudian pada baris yang ketiga, muka surat yang kita baca ini, syai'un min tarjamatil Khidir, sebahagian daripada perjalanan hidup Nabi Khidir. Maka berkata Abu Amr dan sebagainya, maka Nabi Khidir ini adalah seorang nabi. Waqtalafu fi kaunihi mursala, maka adakah dia juga rasul? Maka para ulama berbeza pendapat. Maka ramai yang menyebut Nabi Khidir adalah seorang nabi. Pandangan yang kedua, wa qala al-Kushairi wa kathir huwa wali, ada yang mengatakan dia bukan nabi, sebaliknya adalah wali Allah, kekasih Allah.
Kemudian pandangan yang ketiga pada baris bawah itu menyebut wasalith annahu minal malaikah, bahawa Khidir ini adalah malaikat. Khidir ini adalah malaikat. Okey, maka ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali, dan ada yang mengatakan dia malaikat. Dan orang yang mengatakan dia malaikat sebab dia hidup terlalu lama, maka mereka mengatakan dia adalah malaikat. Dan juga ada beberapa dalil yang lain yang mengatakan dia adalah malaikat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian baris yang kedua, 4, 6, 7. Wa qala Ats-Tsa'labi al-Mufassir, seorang ulama tafsir Ats-Tsa'labi berkata, Al-Khadir nabiyyun mu'ammar. Khidir adalah seorang nabi yang panjang usianya. Mahjubun 'anil absar, ianya tidak kelihatan pada pandangan mata manusia. Maka manusia tak boleh nampak dia kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Innahu la yamutu illa fi akhir zaman, maka beliau hanya akan mati pada penghujung dunia, iaitu ketika mana dekat dengan kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baris bawah tersebut wa kunniyatul Khidir, antara kunyah Khidir adalah Abul Abbas. Nama asalnya adalah Balya. Nama asalnya adalah Balya. Maka nama asalnya adalah Balya ibnu Malkan, seperti yang ada pada baris tersebut. Ada yang mengatakan Balya ibnu Kalyan, ada yang mengatakan begitu, dan ada beberapa pandangan yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pada baris bawah tersebut dikatakan wa kana abuhu minal muluk, dan adalah ayahnya daripada kalangan raja-raja. Waqtalafu fi talqibi bil Khidir, maka kenapa Balya ini namanya adalah Khidir? Maka sebahagian para ulama juga berbeza pendapat. Li'annahu jalasa ala farwatin bayda fasarat khadra, maka di mana pun dia duduk, maka tempat tersebut akan menjadi hijau. Maka sebab itu beliau dipanggil sebagai Khidir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam hadis riwayat Bukhari pada baris yang sama daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW baginda bersabda, innama summiyal Khidir annahu jalasa ala farwah fa idza hiya tahtazzu min khalfi khadra. Sabda Nabi SAW, dinamakan beliau Khidir kerana di mana beliau duduk, tempat tersebut akan berubah menjadi menghijau. Okey, terus kemudian banyak lagi yang boleh baca fawaidul hadis, kat bawah tu pun boleh baca banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Cuma kita tak sempat nak baca semua. Maka berkata Abdullah bin Abbas, bila ada yang mengatakan bahawa Khidir yang ada dalam kisah Nabi Khidir Nabi Musa yang ada dalam kisah Nabi Khidir adalah manusia yang berbeza dengan Nabi Musa pada Nabi Bani Israel, maka berkata Abdullah bin Abbas telah berdusta musuh Allah. Sekata Abdullah bin Abbas, aku telah mendengar Ubay bin Ka'ab berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, qama Musa khatiba, Nabi Musa telah berdiri menyampaikan khutbah di kalangan Bani Israel. Fasuila, maka Nabi Musa telah ditanya, ayyun nasi a'lam, manusia manakah yang paling berilmu? Maka jawapan tersebut dan jawapan dia betul. Maka Nabi Musa pun menjawab, ana a'lam, aku adalah orang yang paling berilmu. Namun Allah tidak suka jawapan tersebut, walaupun jawapan tersebut betul. Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, fa'ataballahu alaihi, maka Allah telah menegur Nabi Musa, izlam yaruddal ilma ilaih, sewaktu ketika Nabi Musa tidak mengembalikan pengetahuan kepada Allah. Sepatutnya dia menyebut Allahu wa rasuluhu a'lam. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa, anna abdan min ibadi, sesungguhnya ada seorang hamba daripada kalangan hamba-Ku, bimajma'il bahrain, yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan. Cuma dua lautan yang mana? Sebab dekat dunia ini ada beberapa tempat bertemunya dua lautan, maka itu tidak diketahui dengan pasti. Huwa a'lamu minka, dan hamba itu lebih berilmu daripada kamu wahai Musa, firman Allah.
Maka Nabi Musa tak marah, bahkan Nabi Musa ada semangat untuk belajar. Maka Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, kaifali bih, bagaimanakah untuk aku mendatanginya, bagaimanakah untuk aku bertemu dengannya? Faqila lahu, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, ihmil, bawalah bersama huta, ikan dalam baris yang kedua, 4 daripada bawah, wa kanat samakah malihah, ikan yang telah dimasinkan, ikan yang telah mati, ikan yang telah dimasinkan. Maka itu kita akan baca dalam hadis yang lain. Maka Allah berfirman, bawalah ikan yang telah dimasinkan fi miktal, dalam sebuah bakul, fa haitsu tafqidul huta, dan di mana kamu hilangkan ikan tersebut, maka disitulah kamu akan bertemu dengan Khidir. Dan ini bukan mudah. Cubalah kalau kita nak mencari ilmu kena macam ni, silap-silap tak pergi. Kita kalaulah tak jumpa Google Map, tak jumpa Waze pun, kita dah cancel. Tapi Nabi Musa punya bersemangat untuk menuntut ilmu, maka apabila Allah berkata begitu, dia hanya akan berjumpa dengan Khidir. Dekat mana ikan tersebut hilang, maka dia telah bersetuju untuk melakukan perjalanan mencari ilmu. Walhal dia adalah Nabi, salah seorang daripada Nabi-Nabi Ulul Azmi. Fantalaqa, maka berjalanlah Nabi Musa, dan telah berjalan dengan Nabi Musa fatahu, pemuda yang bernama Yusha' bin Nun. Maka nama penuhnya ada pada baris yang terakhir Syarah An-Nawawi, Yusha' bin Nun bin Afrayim bin Yusuf, yang mana merupakan cicit kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fahamala Musa hutan fi miktal, maka Nabi Musa telah membawa ikan yang telah dimasinkan, ikan yang telah mati tersebut di dalam sebuah bekas besar, di dalam sebuah bakul besar. Wantalaqa huwa wa fatahu yamshian, dan telah berjalanlah Nabi Musa bersama dengan anak muridnya. Mereka berdua berjalan sehingga tiba pada sebuah batu besar. Faraqada Musa wa fatah, maka telah tidurlah Nabi Musa dan juga pemuda, anak muridnya, kerana keletihan. Fattarabal hud, maka telah bergerak-gerak ikan tersebut di dalam bakul, padahal dah mati, tapi dengan izin Allah ikan tersebut bergerak-gerak. Hatta kharaja minal miktal, sehingga ikan tersebut berjaya keluar daripada bakul. Fasaqata fil bahri, lalu telah jatuh ke dalam laut. Qala, berkata, bersabda Nabi SAW, wa amsakallahu anhu, dan Allah telah menghentikan daripada ikan tersebut jariyatal ma', aliran air, hatta kana mithla taq, sehingga menjadilah kawasan tersebut umpama lorong di bawah tanah. Maksudnya Allah tahan air, maka ikan tersebut masuk dalam air, dan dia pada waktu itu telah masuk ke dalam satu laluan umpama terowong pada pantai tersebut. Fakana lil huti saraba, maka adalah untuk ikan tersebut mengelunsur menempuh jalannya di laut. Saraba maksudnya dia bergerak-gerak dan masuk ke dalam laut. Wa kana li Musa wa fatahu ajaba, sementara kisah ini menjadikan Nabi Musa dan juga anak muridnya ajaba, dalam keadaan keheranan. Macam mana ikan yang mati boleh hidup? Ikan tersebut pada waktu itu dia boleh mencari jalan masuk ke laut. Fantalaqa, maka mereka berdua, waktu ini Nabi Musa masih lagi belum tahu ikan tersebut telah hilang. Fantalaqa baqiyata yaumihima, maka mereka berdua telah berjalan untuk baki sepanjang hari, walailatahuma, dan sepanjang malam. Daripada kata-kata ini, kata para ulama, Nabi Musa dan anak muridnya telah berjalan lebih daripada 24 jam. Dekat tempat di mana ikan itu hilang, sepatutnya jumpa Nabi Khidir di situ, tetapi anak muridnya lupa untuk sampaikan kepada Nabi Musa, maka mereka teruskan perjalanan lebih daripada 24 jam. Wa nasiya sahibu Musa, maka Yusha' bin Nun lupa untuk memaklumkan kepada Nabi Musa. Falamma asbaha Musa, apabila telah masuk pagi keesokan harinya, maka Nabi Musa berkata kepada Lifatah, kepada anak murid dia, atina ghada ana, bawakan kepada kami sarapan. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, demi sesungguhnya kami telah mendapati daripada perjalanan ini keletihan. Qala, maka berkata bersabda Nabi SAW, walam yansab, dan Allah nak uji sebenarnya bahawa adakah Nabi Musa benar-benar bersabar dalam mencari ilmu. Maka bersabda Nabi SAW, walam yansab, dan tidak merasa letih Nabi Musa, sehingga Nabi Musa melewati dan meninggalkan tempat yang Allah perintahkan Nabi Musa untuk berjumpa dengan Khidir.
Maka pada waktu tu Nabi Musa taklah seletih, bahkan dah berjalan 24 jam meninggalkan tempat yang sepatutnya menjumpai Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sabda Nabi SAW, maka berkatalah Yusha' bin Nun, berkata Yusha' bin Nun, ara'aita, maklumkanlah kepadaku wahai Nabi Allah Musa, idh awaina, ketika kita sedang berehat, ila sakhrah, pada sebuah batu besar, fa inni nasitul hud, maka sesungguhnya aku lupa untuk memaklumkan keadaan ikan yang merupakan tanda boleh bertemu dengan Khidir. Ikan tersebut hilang pada perhentian 24 jam yang lalu, dan aku lupa untuk maklumkan kepada kamu wahai Nabi Musa. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah melupakan aku kecuali syaitan, an azkurah, untuk aku menyebutkannya kepada kamu. Wattakhadha sabilahu, dan ikan tersebut telah mengambil jalannya, fil bahri, untuk masuk ke dalam laut, ajaba, dengan cara yang pelik. Qala Musa, maka Nabi Musa terus berkata, zalika, yang itulah, ma kunna nabghi, apa yang kita cari. Sepatutnya di mana ikan tersebut hilang, di situlah sepatutnya kita berjumpa dengan Khidir. Namun di sini pada firman Allah dalam Al-Quran, fartadda, fa menunjukkan segera. Dalam keadaan Nabi Musa dalam keadaan dah berjalan 24 jam dan dalam keadaan lapar, maka bila dia dapat tahu ikan tersebut dah hilang 24 jam yang lalu, Al-Quran gambar kepada kita fa, maka dengan segera irtadda, mereka berdua kembali, ala atharihima, di atas jejak-jejak yang mereka tinggalkan, qasasa, dengan mereka menurut jejak tersebut. Tak berhenti makan dan terus patah balik. Cuba kalaulah kita dah terlepas sempang, dah pada waktu itu terlepas tempat yang jaraknya 24 jam perjalanan, walaupun naik kereta, walaupun katakanlah naik flight, mungkin pada waktu itu kita dah tak nak patah balik, kita dah mengamuk dan merajuk. Tetapi kisah Nabi Musa ini, kata para ulama, menunjukkan kepada kita bagaimana seorang yang sangat-sangat berilmu seperti Nabi Musa pada waktu itu mempunyai kesungguhan untuk belajar, mempunyai kesungguhan. Banyak orang dah jadi guru, dah jadi ustaz sebahagian kecil, maka pada waktu itu dah berhenti belajar, dah tak nak belajar. Maka kisah Nabi Musa menunjukkan kesungguhan Nabi Musa belajar. Maka dalam keadaan lapar, dalam keadaan letih, maka Nabi Musa patah balik 24 jam punya perjalanan, total 48 jam punya perjalanan untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Qala, bersabda Nabi SAW, yaqussani atharuhuma, mereka berdua menuruti jejak yang mereka tinggalkan, hatta atayas sakhrah, sehingga mereka berdua telah tiba pada sebuah batu besar. Fara'a rajulah, maka Nabi Musa telah melihat ada seorang lelaki, musajja alaihi bithaubin, telah menutupi dirinya dengan satu pakaian. Fasallama alaihi Musa, maka Nabi Musa telah memberi salam kepada lelaki tersebut. Faqala lahul Khadir, maka Khadir telah berkata kepada Nabi Musa, anna bi ardikas salam, daripada mana datangnya salam di tempat ini? Anna bi ardikas salam. Maka berkatalah Nabi Musa, ana Musa, aku adalah Musa. Maka berkata Khadir, Musa Bani Israel, adakah Musa Nabi Bani Israel? Maka Nabi Musa mengatakan iya. Maka berkatalah Khadir, innaka ala ilmin min ilmillah, sesungguhnya kamu wahai Musa, kata Khadir, berada pada ilmu yang Allah telah ajarkan kepada kamu, la a'lamuh, dan aku tidak ada ilmu tersebut. Wahai Musa, engkau ada ilmu engkau, dan engkau punya ilmu, aku tidak ada ilmu tersebut. Namun wahai Musa, Nabi Khidir terangkan, wa ana ala ilmin, sementara aku pula ada ilmu aku yang tersendiri, min ilmillahi 'allamani, yang Allah ajar kepadaku, la ta'lamu, dan ilmu aku kamu tidak tahu. Dan inilah sebenarnya realiti ilmu. Sebenarnya realiti ilmu, ilmu yang kita ada mungkin orang lain tak ada, tetapi ilmu yang orang lain ada, maka sebenarnya kita tidak ada. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan pada setiap orang berilmu pasti ada orang yang lebih berilmu daripadanya. Maka sebab itu kita jangan bangga dengan ilmu kita. Belajarlah seumur hidup sekalipun, pasti ada benda yang kita tidak tahu. Maka bila kita terus menerus belajar, maka kita akan nampak kebodohan kita sebenarnya.
Sebab lagi banyak kita belajar, lagi banyak yang kita tak tahu. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tahu. Hanya orang yang sombong pada waktu itu, dia belajar dan dia rasa dah cukup dengan ilmu yang dia ada. Maka Nabi Khadir terangkan, engkau ada ilmu, dan ilmu engkau wahai Musa aku tidak tahu. Namun ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, maka ilmu itu engkau tidak ada wahai Musa. Maka Nabi Musa pun minta izin. Qala lahu Musa, hal attabi'uka, adakah aku boleh mengikuti kamu? Ala, dengan apa, dengan syarat an tu'allimani, engkau mengajarkan kepadaku, mimma ni bukan semua, sebahagian daripada, min tab'idiyah, sebahagian daripada ulimta, yang kamu telah diberikan ilmu oleh Allah, rusyda, yang boleh menjadi petunjuk bagiku. Maka jawapan Nabi Khidir ini kita boleh jadikan sebagai pegangan. Apa kata Nabi Khidir bila diminta untuk Nabi Musa mengikuti dia? Kata Nabi Khidir, innaka la tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya kamu sama sekali tidak mampu bersabar denganku. Kenapa manusia tak boleh bersabar? Maka Nabi Khidir berkata, wa kaifa tasbir, dan bagaimanakah kamu nak bersabar? Alama, ke atas perkara yang lam tuhit bihi khubra, engkau tidak mengetahuinya secara meliputi. Apakah yang menjadikan manusia tak sabar? Manusia ini menjadi tak sabar sebab dia tidak tahu apa yang sedang berlaku. Orang yang tahu apa yang bakal berlaku, ataupun pada waktu itu orang yang boleh rasakan apa yang bakal berlaku, maka dia sanggup bersabar. Hari ini kalaulah kita tengok sebahagian daripada orang-orang Islam yang berada di negara kita daripada negara-negara lain, contohnya daripada Bangladesh, daripada Rohingya, daripada mana pun, maka kita nampak pada generasi sekarang mereka berada pada zaman yang senang. Tetapi cuba kita tengok waktu mereka mula-mula datang, maka susah. Tapi kenapa mereka sanggup sabar? Kalaulah dulu kita marah dia tak balas sebab dia tahu dia susah. Tetapi mereka sanggup bersabar sebab mereka tahu kalaulah mereka bersabar, mereka akan mendapat kemudahan yang mereka harapkan. Dan zaman kita nampak banyak perniagaan bukan lagi diusahakan oleh masyarakat tempatan, sebaliknya oleh orang luar. Tapi kenapa mereka bersabar? Sebab mereka ada ilmu. Mereka tahu bahawa kalaulah mereka sabar 10 tahun, 20 tahun, maka kadang-kala kita tengok mereka hanya makan nasi tanpa lauk sebab nak kumpul duit, sebab nak jimat duit. Mereka sanggup tinggal dekat tempat yang sangat teruk. Mereka bersabar. Walaupun mereka manusia, ada perasaan bersabar. Tetapi orang yang tak bersabar, siapakah orang yang tak bersabar? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimanakah kamu nak bersabar wahai Musa, kata Khidir, apabila kamu tidak ada ilmu yang mencukupi, kamu tak tahu apa yang bakal berlaku. Bila Nabi Khidir bunuh kanak-kanak, maka Nabi Musa marah. So Nabi Musa tak tahu apa yang berlaku. Bila Nabi Khidir melubangkan kapal yang orang yang tolong dia, Nabi Musa marah. Kerana pada waktu itu Nabi Musa tak tahu apa-apa. Maka inilah poin dia. Manusia selalunya tidak sabar kerana dia tidak mempunyai pengetahuan. Sebab itu orang yang kalaulah diuji dan dia tahu Allah uji dia sebab kenapa, maka dia akan sabar. Orang yang tidak bersabar adalah orang yang dia tidak tahu apa yang berlaku. Dia tidak mempunyai ilmu tentang apa yang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka berkata Khidir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbir, dan bagaimana kamu nak bersabar ala, ke atas perkara yang lam tuhit bihi khubra, engkau tidak mengetahuinya secara meliputi. Maka Nabi Musa berjanji, satajiduni, engkau akan mendapatiku wahai Khadir, insya-Allah, dengan izin Allah, sabira, seorang yang sabar, wala a'si, dan aku tidak akan membantah, laka amra, sebarang perintahmu. Maka berkatalah Khadir, fa ini taba'tani, maka kalau nak ikut aku hanya ada satu je syarat. Apakah syarat dia? Jangan tanya soalan. Maka baru pagi tadi kita baca hadis yang mana Nabi SAW tidak suka soalan-soalan yang merepek. Nabi tak suka. Nabi SAW tak suka soalan-soalan yang tidak ada faedah. Nabi tak suka.
Maka di sini kita belajar Khadir punya syarat kalau nak belajar dengan dia, dengan tanya soalan. Dan inilah sebenarnya kita nak mendidik masyarakat kita untuk pada waktu itu pandai dalam bertanya soalan. Pandai. Sebab soalan yang betul akan datang jawapan yang betul. Soalan yang meripik, maka akan dapatlah jawapan yang meripik. Maka kadang-kala kita jumpa orang suka tanya soalan, Dajjal ni dia bangsa mana contoh? Dia daripada mana? Dajjal ni pakai pasport apa? Dajjal ni ada dekat pulau mana? Daripada zaman dulu orang tak tahu jawapan. Maka kadang-kala soalan-soalan yang tidak berfaedah, maka itu yang tak disukai oleh Nabi SAW. Dan kita nampak bagaimana Nabi Khidir pun berkata dengan Nabi Musa bahawa nak ikut aku boleh, fa ini taba'tani, jika kamu ingin untuk mengikutiku, maka apakah syarat dia? Fala tas'alni an syai'in, maka jangan sesekali kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu, hatta uhditha laka minhu dhikra, hatta sehingga uhditha aku ceritakan kepada kamu minhu daripada perkara tersebut zikra sebabnya. Maka Nabi Musa pun bersetuju. Nabi Musa berkata, na'am, baiklah. Berkata perawi, fantalaqal Khadir wa Musa, maka berjalanlah Khadir dan Nabi Musa, yamshian, mereka berjalan, ala sahilil bahri, di tepi pantai, famarrat bihima safinatun, maka melewati mereka berdua sebuah kapal, fakallamahum, maka mereka berdua telah bercakap kepada pemilik kapal, ayyahmiluhuma, agar mereka dapat membawa mereka berdua dalam kapal. Fa'araful Khadir, maka pemilik kapal kenal akan Nabi Khidir, fahamaluhuma, maka mereka menumpangkan Khidir dan Nabi Musa bighairi naulin, tanpa ada sebarang upah. Fa'amadal Khadiru ila lawhim min alwahis safinah, maka telah pergi Nabi Khidir kepada salah satu papan daripada kayu yang ada pada kapal tersebut. Fanaza'ah, maka dia cabut kayu tersebut, maka dia lubangkan kayu tersebut. Terkejut Nabi Musa, dan Nabi Musa tak ada ilmu. Dan itu yang Nabi Khidir sebutkan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubara, bagaimana engkau nak sabar bagi perkara yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Maka marah Nabi Musa. Maka berkata Nabi Musa, qaumun, mereka ini adalah sekelompok manusia, hamaluna bighairi naulin, mereka tumpangkan kita tanpa bayaran, amatta ila safinatihim, lalu engkau telah pergi kepada kapal mereka, fakharaqtaha, lalu engkau telah melubangkan kapal tersebut, litughriqa ahlaha, agar terbenam penumpang-penumpangnya, agar lemas penumpang-penumpangnya. Laqad ji'ta, demi sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang imrah, perkara yang besar. Maka di sini Nabi Khidir ingatkan perjanjian mereka. Alam aqul, bukankah aku telah katakan, innaka la tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar denganku. Dan sebenarnya setiap ayat yang ada dalam kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa ini terlalu banyak pengajaran. Setiap ayat sebenarnya ada pengajaran yang tersendiri. Maka Nabi Khidir ingatkan, bukankah aku dah cakap engkau tak boleh nak bersabar dengan aku? Kenapa engkau masih nak ikut? Maka terus Nabi Musa tersedak. Maka Nabi Musa berkata, la tu'akhizni, janganlah engkau menghukum aku, bima nasitu, dengan perkara yang aku lupa, wala turhiqni, dan janganlah engkau memberati aku, min amri usra, daripada urusanku sebarang kesukaran. Maka Nabi Musa pun kata, minta maaf, tadi aku terlupa, tolong bagi aku peluang. Maka summa kharaja minas safinah, maka Nabi Musa dan Nabi Khidir telah keluar daripada kapal tersebut. Fabainama hum yamshian, sedang mereka berdua berjalan, ala sahil, pada pantai tersebut, idza ghulamun, tiba-tiba ada seorang kanak lelaki, yal'abu ma'al ghilman, yang sedang bermain dengan kanak-kanak yang lain. Yang ini lagi dahsyat. Ini lagi dahsyat, ini menjadikan Nabi Musa lagi terkejut. Fa akhadhal Khadiru bi ra'sih, maka Nabi Khidir telah memegang kepala budak tersebut, faqatala'ahu bi yadihi, lalu dia telah menarik kepala budak tersebut dengan tangannya, faqatalah, dia telah bunuh budak tersebut. Lagi Nabi Musa terkejut. Tadi kapal, ini dia pergi bunuh seorang budak-budak yang masih lagi kecil. Dia pergi bunuh seorang budak yang masih lagi kanak-kanak.
Maka terus Nabi Musa berkata, faqala lahu Musa, aqatalta nafsan zakiyah, adakah engkau sanggup membunuh sebuah nyawa yang bersih, zakiyah bersih, bighairi nafs, yang tidak berdosa membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'a, demi sesungguhnya kamu wahai Khadir telah melakukan suatu perkara nukra yang sangat mungkar. Kenapa engkau bunuh budak tersebut? Maka Nabi Musa tak boleh terima. Maka berkatalah Khidir, qala alam aqul lak, bukankah aku telah berkata kepada kamu, innaka la tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya kamu sama sekali takkan mampu bersabar denganku. Dan kenapa Nabi Musa tak boleh bersabar? Khadir dah beri dah jawapan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana nak bersabar bagi seseorang yang tidak ada pengetahuan tentang apa yang berlaku? Takkan boleh nak sabar. Manusia yang dia boleh berfikir jauh, yang dia boleh pada waktu itu melihat jauh, dia akan mampu bersabar untuk apa yang sedang berlaku dalam kehidupan dia. Tapi kalaulah manusia itu sekadar tengok apa yang berlaku sekarang, maka susah untuk dia sabar. Kerana orang yang tidak ada ilmu dan pengetahuan, maka susah untuk dia mempunyai kesabaran. Maka bersabda Nabi SAW, wa hadhihi ashaddu minal ula, teguran yang kedua ini lebih keras daripada teguran yang pertama. Maka berkatalah Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha, sekiranya aku bertanya kepada kamu tentang sesuatu selepas ini, fala tusahibni, maka engkau tidak perlu membawaku bersama. Qad balaghta min ladunni uzra, demi sesungguhnya engkau telah dapat daripada sisiku alasan untuk tak perlu membawaku. Maka Nabi Musa minta peluang yang terakhir. Fantalaqa, maka Nabi Musa dan Khadir pun berjalan hatta idza ataya ahla qaryah, sehingga mereka sampai kepada suatu tempat yang berpenghuni. Istat'ama ahlaha, maka mereka berdua dalam keadaan lapar telah meminta makanan kepada penduduk tempat tersebut. Fa'abau, maka mereka enggan an yudayyifuhuma, untuk menjamu, untuk memberi makan kepada Musa dan Khadir. Fawajada fiha, maka mereka berdua mendapati pada tempat tersebut jidaran, ada sebuah bukit, ada sebuah dinding, ada sebuah tembok. Yuridu, yang mana tembok tersebut hendak ayyan qadda, runtuh. Yaqulu ma'il, bersabda Nabi, tembok tersebut telah mula condong. Qala al-Khadir, maka Khadir pada waktu itu telah membetulkan tembok tersebut biadihi, dengan tangannya. Fa'aqamah, lalu Khadir telah membina tegak tembok tersebut. Dan tembok ni bukanlah kecil, bukanlah pendek. Maka berkata Wahab bin Munabbih pada baris yang ketiga, kanu tulu hadzal jidar ila sama' mi'ata dhira', 100 hasta. Tembok yang tinggi. Mereka ni dahlah lapar, dahlah kecewa, penduduk di situ tak nak tolong. Tiba-tiba Nabi Khadir ajak Nabi Musa untuk betulkan tembok yang hampir roboh tersebut, yang tinggi. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih menyebut 100 hasta. Maka pada waktu itu, ini dalam riwayat mi'ata dhira', 100 hasta. Maka lagilah menjadikan Nabi Musa marah, sebab dia dalam keadaan lapar. Dan pada waktu itu dia buat kerja pula percuma. Maka pada waktu itu Nabi Musa berkata, qaumun, ini adalah sekelompok manusia yang kita telah pergi kepada mereka, falam yudayyifuna, mereka tidak mahu memberi makan kepada kita, walam yut'imuna, tidak mahu menjamu kita. Lau syi'ta, kalaulah kamu mahu, sebenarnya kamu boleh untuk mengambil atas pekerjaan ini upah. Kenapa tak ambil upah? Kenapa buat percuma? Kenapa tolong orang yang tak nak tolong kita? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam persoalkan. Maka inilah perpisahan di antara mereka. Berkata Khadir, hadza firaqu baini wa bainik, ini adalah perpisahan di antara aku dan kamu. Saunabbiuka, akan kuterangkan kepada kamu, bita'wili, akan takwilan, akan sebab kenapa kamu tidak mampu bersabar. Ada sebab semua yang berlaku. Dan sebenarnya daripada penerangan Khadir ini memberi pemahaman kepada kita betapa dahsyatnya cara Allah menyusunkan sesuatu. Dahsyat. Kita kadang-kala bila kita nampak sesuatu, kita nampak zahir sahaja. Kita nampak zahir. Tapi sebenarnya Allah mempunyai sebab yang tertentu. Allah mempunyai hikmah dan rahsia yang kita tidak tahu.
kita nampak Khadir bunuh bayi tersebut. Kita nampak Khadir telah melubangkan kapal orang yang tolong dia. Kita nampak Khadir menolong orang yang tak nak tolong dia. Itu pandangan zahir kita. Tetapi setiap yang berlaku ini sebenarnya ada sebab dia. Sama juga dalam keadaan kita nampak apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita yang diuji. Zahirnya kita nampak mereka ini dalam keadaan yang sangat teruk. Tetapi hikmah dia hanya Allah yang tahu. Bahawa apa kejadian yang berlaku di sebaliknya hanya Allah yang tahu. Maka kisah-kisah ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya peraturan dan percaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, lawaditu, aku berharap annahu kana sabara hatta yakussa alaina min akhbarihima, kalaulah Nabi Musa mampu bersabar lebih banyak sehingga boleh diceritakan kepada kita daripada kisah mereka berdua. Namun Nabi Musa mampu bersabar sampai 3 keadaan sahaja. Kalaulah lebih, maka sebenarnya banyak lagi peristiwa-peristiwa pelik yang kita boleh nampak daripada susunan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang Khadir katakan. Maka berkatalah Khadir, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanatil ula min Musa nisyana. Adalah kali pertama yang Nabi Musa pertikaikan Khadir, maka itu adalah kerana Nabi Musa terlupa. Waja'a usfurun hatta waqa'a ala harfi safinah, maka telah datanglah seekor burung dan burung tersebut telah bertinggi pada penjuru kapal. Thumma naqara fil bahri, kemudian burung tersebut telah mematuk dengan paruhnya ke dalam laut untuk mengambil air. Maka pada saat itu sabda Nabi, Khadir telah berkata kepada Musa, ma naqasa ilmi, tidaklah berkurangan ilmuku dan ilmu kamu wahai Musa daripada ilmu Allah, kecuali sebagaimana berkurangnya akan burung ini mengambil air laut yang sedikit. Bayangkan betapa luasnya ilmu Allah. Ini adalah 2 ilmu Nabi yang hebat, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka kata Khidir kepada Nabi Musa, betapa luasnya pengetahuan Allah, kalaulah nak digabungkan apa yang aku tahu dan apa yang kamu tahu wahai Musa, maka tak mengurangkan apa-apa pun daripada ilmu Allah, kecuali sebagai contoh banyak mana burung dia boleh ambil air laut daripada paruhnya. Maka itulah kadar betapa sedikitnya berkurangan air laut yang dibawa dalam paruh burung tersebut. Kita sangat sedikit ilmu kita. Itu pun menjadikan manusia sombong. Dengan ilmu yang sedikit menjadikan manusia sombong, menjadikan manusia ego, menjadikan manusia bongkak. Qala Sa'id bin Jubair wa kana yaqra wa kana amama malik ya'khudhu kull sayfin salihah ghasba wa kana yaqra wa ammal ghulam fa kana kafira. 5160 kita tidak terjemahkan. Wa bi ila qala hadatsani Muhammad bin Abdul Al-Qaisi qala hadatsana Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi an abihi an Raqabah an Abi Ishaq an Sa'id bin Jubair qala qila ibn Abbas radhiyallahu anhuma inna Nawfan yaz'umu anna Musa alladhi dhahaba yaltamisu al-ilma laysa bi Musa bani Israil. Qala sami'tu ya Sa'id qultu na'am qala kadzaba Nawfan. 6161 kita akan sambung pada jam 3 petang nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.